Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada petang ni, hari Khamis, pelajaran sirah tahun 5. Okey, kita masih dalam bab 2, tajuk kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk hari ni macam pelajaran sirah. Okey, semua pelajar saya minta dia boleh buka buku sirah di muka surat 40 dan tengoklah isi kandungan pelajaran kita pada petang ni. Okey, kita masuk tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebelum ni di minggu lepas kita dah cerita mengenai sebelum kewafatan Nabi. Okey. Sebelum tu Nabi dia pergi menziarah ke perkuburan Baqi', Nabi demam panas. Kan? Nabi sakit, dia demam panas. Okey, ini masa Nabi wafat, Nabi nak meninggal dunia. Okey, setiap yang hidup pasti akan mati. Siapa yang tak mati? Siapa yang kekal? Kekal hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, jom kita baca sama-sama. Awak boleh buka buku awak muka surat 40 ataupun awak tengok di Ustazah bagi lampiran ni. Slide Ustazah ni. Okey, kita baca sama-sama. Suara baginda sallallahu alaihi wasallam semakin perlahan. Semangkuk air tintanya. Seorang perempuan yang hadir segera mengambil baginda air lalu diunjukkan air itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah ni? Aisyah ni adalah isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita sambung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasahkan tangannya lalu disapukan air di mukanya. Okey, Rasulullah ambil air dekat mangkuk air tu, dia basahkan dekat tangan dan disapu pada mukanya. Okey, apa Rasulullah cakap? Ya Allah, Rasulullah bercakap. Dia cakap kepada Allah, Ya Allah, tolonglah aku menghadapi sakratul maut. Okey, ni Rasulullah nak meninggal, jadi dia sakit. Oh, alangkah beratnya derita ayah. Siapa yang pula cakap ni? Ayah siapa? Suara Fatimah radhiyallahu anha berbaur tangisan. Fatimah ni adalah anak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada lagi penderitaan ayahmu selepas ini. Ini Nabi Muhammad cakap pada anaknya Fatimah. Mari Jibril. Nabi Muhammad panggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril sudah ada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Nabi Muhammad pun panggil dengan tenang. Ya Ahmad, Allah mengutuskan aku menemuimu sebagai penghormatan untukmu, khas untukmu, atas urusan yang engkau lebih tahu. Ni Jibril cakap dengan Nabi Muhammad. Dia panggil Ya Ahmad. Okey, ni nama Nabi Muhammad jugalah Ahmad ni. Okey, dia panggil sebab dia kata sebagai penghormatan pada Nabi Muhammad. Jom kita tengok seterusnya. Okey, sambung. Rasulullah memberi isyarat dengan matanya. Tanda faham walaupun tanpa sebarang kata. Ya Ahmad, ini malaikat maut. Dia meminta izin kepadamu. Dia tidak pernah meminta izin kepada orang lain sebelummu dan tidak akan meminta izin kepada orang lain selepasmu. Kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dengan malaikat maut. Siapa malaikat maut? Malaikat Israel. Dia datang berdua untuk mengambil nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ikut sama-sama baca. Dengan tenang dan ikhlas, Rasulullah SAW memberi izin. Aku izinkan. Nabi Muhammad cakap, aku izinkan. Diizinkan kepada malaikat maut. Suasana sekitar sunyi sejenak. Kemudian menjadi tegang semula. Lalu kedengaran tangisan dan isakan. Semua orang kat dalam tempat tu, dekat sekeliling Rasulullah tu menangis. Rasulullah SAW sedang berhadapan dengan malaikat maut. Ya Rasulullah Ahmad, Allah mengutuskan aku untuk mengambil nyawamu. Lakukanlah, izin Rasulullah SAW. Ini percakapan antara malaikat maut dengan Nabi Muhammad. Okey, aku laksanakan permintaanmu. Jawab malaikat maut. Malaikat Israel lah. Okey, sama-sama baca. Dengan hormat dan tenang, malaikat maut menatang nyawa, yakni roh Rasulullah SAW untuk dipersembahkan kehadrat Allah Ta'ala. Dan beredarlah ia bersama dengan malaikat Jibril. Dan selepas itu, Jibril tidak turun lagi untuk menurunkan wahyu. Sebab Nabi Muhammad dah meninggal. Nabi akhir zaman dah meninggal. Jadi, tugas malaikat Jibril sudah pun tamat. Malaikat Jibril tugas dia apa? Menyampaikan wahyu. Okey, seterusnya. Rasulullah SAW wafat pada waktu duha. Hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Bersamaan dengan 8 Jun tahun 633 Masihi. Baginda wafat ketika berusia 63 tahun. Okey, ini kewafatan Nabi Muhammad. Okey, selepas Nabi Muhammad wafat, kita tengok apa reaksi para sahabat. Boleh ikut? Okey, ikut sama-sama dengan saudara. Ramai para sahabat menjadi kacau bilau. Seperti berlaku peristiwa yang dahsyat. Semuanya huru-hara. Okey, ada dalam kalangan mereka yang keluh lidahnya untuk berkata-kata. Semua ada yang diam. Ada yang berlari kacau bilau. Saidina Umar bin Al-Khattab berdiri sambil menghunus pedangnya dan berkata, jangan sesiapa mengatakan Rasulullah SAW telah wafat. Baginda sekadar koma dan akan kembali semula. Ini Saidina Umar berkata-kata. Okey, ikut seterusnya. Apabila Saidina Abu Bakar datang dan diceritakan apa yang telah berlaku, beliau masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan membuka penutup muka Rasulullah SAW. Saidina Abu Bakar pun bila dah tahu berita Rasulullah meninggal, dia segera datang ke rumah Rasulullah SAW. Okey, kita tengok peristiwa semasa wafat. Rasulullah SAW wafat pada Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Ini yang tadi yang saya baca tadi, saya buat kesimpulannya kat sini. Ringkasnya di sini. Okey, nombor 2. Dimakamkan di dalam rumah Aisyah di tempat Rasulullah SAW wafat. Ataupun di Masjid Nabawi. Okey, nombor 3. Berita kewafatan Nabi Muhammad SAW tersebar ke seluruh kota Madinah. Semua dah tahu, semua penduduk kota Madinah dah tahu akan kewafatan Nabi Muhammad SAW. Pengurusan jenazah Nabi dilakukan oleh Saidina Ali bin Abi Thalib. Ali ni siapa? Ali ni adalah menantu Nabi Muhammad SAW dan dibantu oleh Al-Abbas dan 2 orang anaknya. Okey, boleh faham?
Okey, peristiwa selepas kewafatan Nabi. Reaksi para sahabat terhadap kewafatan Nabi. Ni ringkasan yang kita dah baca tadi di muka surat 40 dan 41. Okey, kita baca sama-sama. Para sahabat menjadi kelam kabut selepas mendengar berita duka cita itu. 2. Saidina Umar Al-Khattab tidak dapat menerima berita tersebut. 3. Saidina Abu Bakar menenangkan orang ramai dengan kata-katanya. Apa Saidina Abu Bakar berkata? Kata apa? Sesiapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak mati. Okey, ini kata-kata daripada Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar As-Siddiq juga telah membaca ayat 144 dari surah Ali Imran untuk menenangkan para sahabat. Selepas mendengar ucapan Abu Bakar, semua sahabat menerima kewafatan Nabi dengan redha. Okey, cuba kita tengok apa ayat yang semua para sahabat tu menerima kewafatan Nabi dengan redha. Ini adalah ayatnya dalam surah Ali Imran ayat 44. Maksudnya, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang Rasul. Jika demikian, kalau dia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik yakni menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka dia tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Okey, ini adalah ayat Al-Quran yang Saidina Umar bacakan kepada semua penduduk dekat para sahabatnya. Okey, Okey, maka habislah kelas kita pada petang ni. Saya harap awak baca, awak dengar penerangan ni dengan betul-betul. Saya nak awak salin nota di dalam buku tulis. Okey, nota ni akan Ustazah bagi dalam PDF dan awak buat latihan pada minggu ni. Baik, minggu hadapan latihan kita akan semak sama-sama. Boleh Ustazah akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semua jaga diri, jangan keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.